berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, ini kerinduan setiap kami 主啊，这是我们所刻苦的， untuk menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan-Mu. 成为越来越更像你的儿女。 Karena itu kami saat ini ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. 因此，这时刻我们要来思想你的话， Tolong bukakan mata, telinga, dan hati kami, Tuhan, 打开我们的眼睛，我们的耳朵， sehingga kami boleh menerima berkat-Mu, firman-Mu dalam diri kami. 好叫我们能够领受你的祝福。 Tolonglah hamba-hamba-Mu yang di depan ini, Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. 求神你帮助在这个前面有限的仆人， Dan biarlah hanya firman-Mu saja yang disiarkan di tempat ini. 只有你的话语在此宣扬。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami 这 berdoa. 是我们祷告，我们还是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内弟兄姐妹们平安。 Sungguh bersyukur bahwa di tengah kondisi ini pun kita masih diperbolehkan untuk beribadah di tempat ini. 感谢主呢，在这个时刻，我们能够集合在一起敬拜神。 Tema firman Tuhan kita hari ini adalah menang atas godaan. 今天我们的题目就是战胜试探。 Nah, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam godaan ya Bapak Ibu. 我们每一天都面对各种各式的试探。 Kalau kita lihat ini contohnya, mungkin beberapa ini sering terjadi dalam hidup kita. 也许这些常常发生在我们的身上。 Misalnya kita tergoda untuk tetap tidur gitu, padahal alarm pagi sudah bunyi. 闹钟响了，我们仍然赖在床上不肯起床的引诱。 Atau godaan untuk tetap scrolling karena kita masih asik dengan handphone kita padahal udah jamnya tidur. 到了睡的时间，我们仍然在滑动手机。 Atau mungkin bagi kita yang mengendarai mobil atau motor, kita tergoda untuk melanggar lalu lintas karena kita lihat jalanan sepi dan gak ada polisi. 我们驾车的人，多少时候在这个路上看到，因为很安静，没有警察，我们就犯规了。 Mungkin ini yang kelihatannya kecil, ada juga yang kelihatannya lebih serius Bapak Ibu. 这些事情看来是很小的，还有更严重的诱惑， Misal godaan pornografi 就是色情的诱惑、 atau godaan untuk kita korupsi. 贪污的诱惑。 Ya mungkin ada masih banyak contoh godaan lainnya, tetapi kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa tiap hari kita berhadapan dengan godaan dosa. 还有其他等等的诱惑，这证明我们每一天都面对了这个试探的诱惑。 Kalau yang seperti ini, mungkin kita gampang untuk melawannya ya. 也许这些小事，我们很容易的去抗拒。 Mungkin yang seperti ini juga kita bisa juga melawannya. 也许这些我们仍然还有能力去抵抗。 Tapi terkadang kita seringkali kenyataannya tidak sadar kalau kita ini sedang berhadapan dengan godaan dosa. 但是很多时候，我们却不知道我们正在面对这个试探的引诱。 Bahkan kita sendiri bisa tidak menyadari kalau kita sudah terjebak dalam godaan dosa tersebut. 也很多时候，我们已经陷进去了试探，我们仍然不知道。 Kita terlalu yakin dengan diri kita, kita tidak waspada terhadap jebakan dosa. 我们对自己太自信了，以至于我们陷入这个试探中还不知道。 Atau bisa juga kita sadar nih kalau itu dosa, tapi kita biarkan, kita remehkan. 但是也许我们知道那是罪，但是我们却小看它了，任凭它。 Akhirnya tanpa sadar kita jatuh dalam dosa itu. 在不知不觉当中，我们已经坠入了罪中。 Itulah juga yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk bisa berhati-hati melawan godaan dosa. 这就是保罗警惕哥林多教会的信徒们，叫他们小心不坠入罪中。 Saat ini mari kita lihat bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 让我们打开圣经哥林多前书第4章第1到第11节。
Saya akan bacakan ayat 1-6 dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 7-13 akan dibacakan dalam versi Mandarinnya. 1 Korintus 10 ayat 1-13, demikianlah bunyinya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 也不要拜偶像，像他们有人拜的，如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行捐银，像他们有人行的，一天就倒闭了23000人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能忍受的。神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。 Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa belakangan minggu ini kita membahas tentang Korintus, kita belajar ya tentang jemaat Korintus. 最近几个星期，我们都在学习是哥林多。 Surat Korintus adalah sebuah surat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Korintus. 哥林多这个书信是保罗写给哥林多教会的书信。 Nah, kita belajar bahwa kota Korintus ini adalah sebuah kota yang besar, pusat perdagangan yang kaya dan makmur. 哥林多是一个很大的城市，是富裕繁荣的贸易中心。 Tapi kota ini juga terkenal dengan kemerosotan moralnya. Banyak perilaku buruk dan juga penyembahan berhala di kota ini. 却是道德败坏而闻名的城市，充满着各种不道德的行为和拜偶像。 Nah, jemaat Korintus sendiri ini orang-orangnya pinter, penuh karunia rohani. Tapi sebagian besar juga ada yang jatuh dalam perilaku buruk yang terjadi di sekitar mereka. 这个哥林多的信徒们很聪明，富有属灵的恩赐，但是他们大部分的人也陷在败坏之中。 Mereka bergumul dengan perpecahan, dengan imoralitas seksual, bahkan juga penyembahan berhala. 他们也在分裂、信不道德、拜偶像当中打滚。 Nah, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dituliskan Paulus sebagai bagian dari responsnya terhadap isu di tengah jemaat Korintus. 就是有这些问题，所以保罗写了这封信给哥林多的教会。 Dalam bagian ini khususnya berbicara tentang makanan persembahan berhala. 在这一段里说到，就是去测祭拜偶像的物品。 Saat itu beberapa jemaat di Korintus ditemukan ikut berkumpul di kuil dan juga mereka makan makanan persembahan berhala. 有一些这个哥林多的信徒，他们不但是在这个寺庙里集合，并且测了他们所祭拜的物品。 Nah, jemaat ini tidak merasa kalau apa yang mereka lakukan itu salah dan bisa jadi jebakan dosa. 但是有这些事情成为他们最终的一个。 Mereka beranggapan bahwa karena mereka sudah dibaptis, mereka sudah perjamuan kudus, mereka aman dari godaan dosa. 因为他们认为我们已经受洗了，并且已经领受圣餐了，所以我们能够脱离这些试探。 Jadi mereka pikir, ya selama aku tahu teologi yang benar, selama aku tidak ikut sembahyang atau ikut menyembah patung, ya aku aman. 他们认为我们懂得这个神学的意义，并且我们也所以我们能够会抵抗这些东西。 Nah, pemikiran seperti ini kemudian ditegur oleh Paulus dalam suratnya kepada mereka. 因此，保罗写信责备他们。
Dan di bagian ini ia menggunakan sejarah dari bangsa Israel, pendahulu mereka di Perjanjian Lama sebagai peringatan bagi jemaat ini. 保罗用这个旧约时代以色列的历史来警告他们。 Pasal ini dimulai dari ayat 1 sampai 5 yang berisi peringatan dari Paulus dari sejarahnya Israel. 在第1到第5节，就是保罗通过这个历史来教训他们。 Kalau kita belajar ya tentang kejadian ketika Israel keluar dari Mesir, 当我们学习这个以色列人从埃及出来的时候， ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, kita belajar bahwa bangsa ini mengalami banyak mukjizat dan berkat dari Allah. 当他们从埃及出来前往到这个迦南之地的时候，他们经历了很多的奇迹和恩典。 Ketika berjalan, mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. 在路上，他们被这个银柱和火柱所陪伴。 Ketika dikejar, mereka diselamatkan. Tuhan membelah laut bagi mereka. 当他们被追赶的时候，上帝分开了这个红海，让他们渡过。 Ketika mereka lapar, haus, Tuhan kasih mana dan air. 当他们饥饿和口渴的时候，上帝给他们玛纳和水。 Di sini Paulus mengatakan bangsa Israel telah dibaptis dalam awan dan laut. Mereka makan makanan rohani dan minum minuman rohani. 在这里，保罗说他们是经过了银和海里受洗，并且吃了灵粮和灵水。 Tapi mirisnya di tengah semuanya ini, Paulus menunjukkan bahwa Israel pun tetap jatuh dalam dosa. 但是保罗说，虽然他们经历了这一切，以色列人仍然会坠入最终。 Bangsa Israel tetap tidak setia, mereka hanyut dalam godaan dosa hawa nafsu dan penyembahan berhala. 他们仍然能够不忠心，能够陷入那个敬拜偶像和淫乱里。 Dan akhirnya Alkitab mencatat bahwa Tuhan murka dan menghukum mereka. 因此，我们看到上帝愤怒，并且惩罚他们。 Nah Bapak Ibu, bangsa yang seperti ini yang dijaga Allah, disertai, dididik sedemikian rupa saja jatuh, bagaimana dengan yang lainnya? 因此，这样的民族被神所选的、被神所保护的，他们仍然会犯罪，那更何况其他呢？ Apalagi kalau kita bicara soal jemaat Korintus yang hidup di tengah kota penuh dengan masalah moral. 更何况我们说这个哥林多的教会的信徒们，他们活在一个败坏的大城市里。 Karena itu pengalaman dari masa lampau ini menjadi sebuah peringatan bagi jemaat Korintus bahwa sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, sesungguhnya mereka tidak kebal dengan yang namanya godaan dosa. 从这里我们看到过去的历史，他们以色列人仍然会坠入最终，所以我们不能抵抗这个试探的引诱。 Dosa yang ada dalam diri setiap manusia itu akan selalu mendorong manusia untuk jauh daripada Tuhan dan berfokus pada kesenangan diri sendiri. 我们里面的罪常常推动我们离开上帝，去行我们心里所喜悦的事。 Dan apa yang kita miliki, apa yang telah kita pelajari itu tidak bisa menjadi tameng seutuhnya dari godaan dosa. 我们所学习的，我们所知道的，不能成为我们抵抗这个诱惑的盾牌。 Saudara, bukankah kita terkadang juga seperti mereka ini? 我们多少时候也好像他们一样， Kita merasa aman dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. 我们以为我们有这样的神的儿女的地位，我们感到有安全了。 Kita merasa tahu banyak tentang teologi Kristen. 我们对这个神学的知识、基督的信息，我们认识很多。 Kita merasa aman karena kita pikir kita rajin saat teduh atau rajin ibadah tiap minggu. 我们感到安全，因为我们常常灵修，我们常常敬拜上帝。 Atau kita merasa aman karena kita pikir kita aktif melayani. 我们感到有安全感，因为我们常常侍奉主。 Akan tetapi kenyataannya kita pun tetaplah rentan terhadap godaan dosa. 其实，事实上，我们仍然对罪也很敏感的。 Bahkan kita rentan menjadi orang yang membawa godaan dosa itu kepada orang lain. 我们也容易引起别人犯罪。 Maka kita perlu hati-hati, kita perlu untuk tidak menganggap remeh akan hal ini. 因此，我们要谨慎小心，不要忽视了这些事情。 Jangan kita mencobai diri sendiri, mencobai orang lain, kemudian kita menyesal ketika kita jatuh. 我们不要试探我们自己，试探神，以至于我们自己却坠入了最终。
Nah, berangkat dari peringatan ini kemudian Paulus mengajak jemaat Korintus untuk belajar kemudian dari cerita masa lampau ini. 保罗呼吁这个哥林多的教会从过去来学习。 Seorang filsuf Romawi bernama Marcus Tullius Cicero pernah berkata demikian, sejarah adalah saksi zaman, sinar kebenaran, kenangan hidup, guru kehidupan, dan pesan dari masa silam. 历史就是时代的见证，真理的光芒，生命的回忆，生命的导师，也是来自过去的信息。 Ya, banyak orang suka berkata ya kalau sejarah itu adalah guru yang baik. 很多人说历史就是很好的老师。 Lewat sejarah kita bisa belajar banyak tentang apa yang perlu dilanjutkan, diperbaiki. 通过这个历史，我们能够去学习该学的、该做的还是我们要继续往前。 Dengan mengupas sejarah pun Paulus tidak hanya ingin itu jadi peringatan, tapi ia ingin agar jemaat Korintus bisa belajar dari kegagalan bangsa Israel. 保罗要这个哥林多的教会从他们的失败当中去学习。 Nah, kegagalan apa saja yang disebutkan oleh Paulus dalam bagian ini? 在这一段，保罗说的是什么的失败呢？ Pertama, dosa penyembahan berhala. 第一的就是敬拜偶像的罪。 Penyembahan berhala selalu menjadi sebuah dosa yang sering terjadi di kehidupan umat Tuhan. 敬拜偶像常常成为了神的儿女们常常犯的罪。 Kalau kita lihat di Alkitab kita, sejak perjanjian lama, bangsa Israel pun berulang kali tercatat jatuh ke dalam dosa ini. 我们看圣经里，从旧约时代，以色列人也常常为了这个罪犯罪。 Di sini Paulus mengutip kisah di mana ketika bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa, kemudian mereka dengan mudahnya berpaling menyembah anak patung lembu emas. 当这个以色列人他们没有耐心去等待这个摩西的时候，他们很快的就转向牛犊。 Dan dosa ini berlanjut terjadi bahkan sampai di tengah-tengah jemaat Korintus. 以至于这个罪会直接的发展到哥林多的教会也如此。 Bahkan sampai saat ini pun dosa penyembahan berhala bisa terjadi. 到如今，这个敬拜偶像的罪仍然有发生。 Saat ini mungkin kita tidak lagi sering menemukan yang seperti menyembah patung. 虽然我们不是常常看到的是祭拜一个雕像， Tapi apapun yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Allah, itu namanya berhala. 就是我们把一些东西把它摆在神以上的，那就是偶像。 Pekerjaan kita, uang kita, hobi kita, keluarga kita, atau bahkan diri sendiri pun bisa jadi berhala. 我们的工作、我们的金钱、我们的家庭，甚至我们自己，我们都会能够把它成为我们的偶像。 Apa sih yang saat ini paling menyita waktu dan perhatian kita? 什么东西能够最占据我们最多的时间和注意力呢？ Apa yang membuat kita rela mengorbankan banyak hal, bahkan termasuk waktu kita mungkin bersama dengan Tuhan? 什么事能够使我们投入更多的精力，甚至我们把它转移从神那边？ Penyembahan berhala perlu untuk diwaspadai. 因此，敬拜偶像，我们要谨慎小心。 Yang kedua, dosa percabulan. 第二的是淫乱的罪。 Paulus memperingatkan jemaat Korintus akan bahaya dari dosa ini. 保罗警戒这个哥林多的教会要注意这个淫乱的事。 Dan Alkitab memberitahu kita bahwa dosa ini bukanlah dosa yang main-main. 因为圣经告诉我们，这个罪不是儿戏的。 Alkitab juga menunjukkan bahwa dosa percabulan tidak jarang menyebabkan orang jatuh dalam penyembahan berhala juga. 因为这个淫乱的罪也能够使我们坠入这个祭拜偶像的罪。 Di sini Paulus mereferensi peristiwa di Baal Peor di mana bangsa Israel tergoda untuk berzina dengan perempuan Moab. 从这里，保罗用一个例子，就是以色列人他们跟摩亚的女人搞淫乱， Dan akibatnya mereka pun jatuh dalam penyembahan berhala juga. 也后来他们也坠入了这个祭拜偶像的罪。 Nah, percabulan ini sering dimulai dengan kompromi-kompromi diri kita. 这个淫乱常常是发生在我们常常妥协。 Ketika kita berkompromi, maka kita juga secara langsung membuka pintu untuk dosa masuk dalam hidup kita. 当我们妥协的时候，我们就是打开这个让罪进入我们的心的门。
Saat ini pun juga godaan seksual percabulan ini juga masih menjadi salah satu senjata iblis yang perlu kita waspadai juga. 这个色情的罪也是成为魔鬼正在要攻击我们的一个方法。 Yang ketiga yaitu dosa mencobai Tuhan. 第三个的就是我们试探上帝。 Sepanjang sejarah bangsa Israel, kita melihat mereka terus-menerus mencobai Tuhan dalam perilaku mereka. 以色列人的行为，我们可以看到他们不断一而再三的去试探上帝。 Di tengah berbagai berkat yang tadi kita lihat Tuhan berikan kepada mereka, bangsa Israel terus-menerus meragukan kasih dan kuasa Tuhan. 上帝如此的爱他们，但是以色列人却质疑上帝的爱和上帝的能力。 Mereka bersungut-sungut mengeluh, bahkan jadinya tidak setia sama Tuhan. 他们对神埋怨，以至于他们会对神不忠心。 Nah, ketika mereka mengeluh dan terus-menerus bersungut-sungut ini, mereka ternyata dikatakan sedang mencobai Tuhan. Mereka menganggap seolah-olah berkatnya tidak cukup baik bagi mereka. 他们在埋怨上帝的时候，就是他们在试探上帝，因为神的恩典他们认为不够。 Saudara-saudara, terkadang kita juga sering melakukan hal ini. 多少时候我们也常常这样的做， Kita sering mengeluh tentang berbagai hal. 我们常常为了很多事情我们在埋怨。 Kita kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. 上帝给我们的，我们不够觉得感恩。 Apakah kita sadar ketika kita melakukan hal itu, kita pun ternyata sedang mencobai Tuhan? 你知道吗？当我们在这样的时候，我们是在试探上帝了。 Kita seakan berkata bahwa Tuhan itu kurang cukup baik bagi kita, padahal Dia yang tahu apa yang kita butuhkan. 我们会觉得上帝对我们不够好，其实他应该知道我们的。 Seperti bangsa Israel, jemaat Korintus pun dapat terjebak dalam dosa-dosa seperti ini. 哥林多好像以色列人一样，哥林多的教会的信徒们也坠入了这样的罪。 Karena itu Paulus ingin berkata bahwa ya di tengah lingkungan seperti yang rawan dengan godaan dosa ini, mereka perlu belajar dari kesalahan masa lalu agar mereka bisa terhindar darinya. 因此，保罗说，在这么容易犯罪的地方，我们要通过过去来学习，好叫我们不至于跌倒。 Dan setiap kita pun juga perlu melakukan hal yang sama. 我们每一个人也要做同样的事。 Kita telah belajar banyak tentang kegagalan-kegagalan pendahulu kita, bangsa Israel, di Alkitab kita. 我们要通过这个过去以色列人失败的事情来学习。 Tuhan telah menunjukkan semuanya bagi kita, sehingga Ia mau ya kita bisa belajar agar kita tidak mengulangi dan kita bisa lolos dari godaan tersebut. 上帝也将一切指示了我们，因此我们要学习，以至于我们能够透过这个试探。 Jadi kalau kita melihat sejarah Israel, kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap bahaya dari dosa. 当我们看到以色列的历史的时候，我们就要警惕自己，小心于罪恶。 Kita dengan segala kelemahan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menang melawan godaan dosa. 靠着我们软弱的我们不能靠着自己来抵抗这个罪恶。 Perkataan Paulus di ayat ke-12 ini menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk kita hidup dalam kerendahan hati. 在这个12诫里面，保罗叫我们学习，叫我们谦卑。 Ini juga sebuah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menjaga dan memampukan kita untuk menang dari godaan dosa. 就是呼吁我们要靠着上帝，我们才能够站得稳，不被这个罪恶所诱惑。 Ayat ke-13 kemudian menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan bagi kita karena kita punya Allah yang setia. 第13诫是给我们个能力和盼望，因为我们的神是信实的。 Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 我们所受的试探是无非是人所能受的。 Apakah ketika dia bilang pencobaan biasa itu artinya dia meremehkan apa yang kita rasakan ketika kita mengalami pencobaan? 他说的这个普通的这个试探，难道是他看清了这个试探吗？ Tentu tidak. 当然不是。 Tapi Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa godaan pencobaan yang kita alami itu bukanlah sesuatu yang lebih dari yang kita bayangkan. 保罗是告诉我们，因为我们正在面对的这试探，无非是我们能够担当的。
itu juga bukan sesuatu yang tidak pernah tidak terselesaikan di dunia ini. 也是在这个不可能在这个世界上没有出路的。 Seringkali kita mencoba untuk memberi alasan bagi kondisi kita. 多少时候我们常常为着我们的状况来给了很多的理由。 Kita merasa godaan atau pencobaan yang kita alami itu sesuatu yang spesial, yang berbeda, yang orang lain tuh nggak ada yang paham lah perasaan kita gitu. 我们常常认为我们所面对的问题是别人不能理解的，是很特别的。 Tapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang terjadi dalam hidup kita adalah pencobaan yang bisa dilewati. 但是上帝告诉我们，你所面对的这个试探是你能够去突破的。 Ada orang yang pernah melewatinya dan Tuhan bekerja juga menolong orang-orang itu. 有些人他们能够靠着神来突破这些。 Lebih lagi Tuhan juga memberikan sebuah janji yang indah bagi setiap kita yang percaya. 但上帝给每个信徒们一个应许， Janji bahwa Allah itu setia dan Ia tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. 上帝是信实的，他并不会使我们所受的试探超过我们能力所及的。 Saudara, Tuhan tahu persis kapasitas setiap dari kita. 上帝知道我们每一个人的能量， Ia tahu batas atas kita, Ia tahu batas bawah kita. 他知道我们的上限，也知道我们的下限。 Ia tahu tentang diri kita lebih dari apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. 他比我们更了解我们自己。 Dan Allah yang setia itu berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan kita menghadapi sesuatu di luar batas kemampuan kita untuk menang. 信实的上帝允许他给我们受的试探，不是超过我们能力所及的。 Dan saat kita dicobai, Tuhan berjanji menyertai lewat setiap jalan keluar yang Ia janjikan tersedia bagi kita. 当我们面对试探的时候，上帝一定为我们开出路。 Apa artinya Bapak Ibu? 那是什么意思呢？ Artinya jalan keluar Tuhan itu bukan berarti kita secara langsung terhapuskan godaan itu. 那个上帝所开的出路，并不是说我们所受的试探就给它除掉了。 Tapi Ia memberikan kekuatan, memberikan bantuan bagi kita untuk bisa melewati atau bahkan mengalahkan godaan itu. 就是他给我们能力，给帮助我们，让我们能够度过了我们所面对的试探。 Mungkin tidak mudah, 也许不容易， tapi jalan itu adalah jalan yang membawa kita kepada kemenangan atas dosa. 但是只有这条路就带我们能够走向战胜之路。 Nah, apakah kita mau mengambil jalan itu dalam hidup kita? 我们曾经选了这条路吗？在我们的生命中， Atau kita justru masih mau bersikeras untuk berada di jalan kita sendiri? 还是我们仍然固执的要在走自己的路？ Nah, saudara, perjuangan melawan godaan atau pencobaan dosa adalah bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita. 来面对这个试探的引诱，是我们生命中一部分不能避免的事。 Firman Tuhan terus mengingatkan kita akan bahaya dari godaan dosa. 神的话语不断的提醒我们，这个试探是非常危险的。 Kalau kita lengah, kita tidak was-was, kita berkompromi, kita meremehkan, kita bisa jatuh terjerat dalam dosa. 只要我们没有谨慎小心，我们去妥协，我们很快的就会坠入这些罪中。 Tetapi kita bersyukur karena kita punya janji setia Tuhan. 但是我们感谢主，因为神有一个应许。 Dan janji kesetiaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak akan sama sekali menghadapi godaan atau pencobaan. 神的应许并不是说让我们没有面临试探， Tapi itu berarti bahwa di tengah godaan yang kita alami, kita punya Allah yang setia, yang selalu berjalan bersama dengan kita. 而是我们在试探中有一个信实的上帝与我们一起走。 Allah yang setia yang memberi kita kekuatan untuk menang atas setiap pencobaan yang kita alami. 信实上帝给我们能力，让我们能够战胜。 Oleh karena itu sekali lagi kita mengingat, mari kita terus ingat untuk waspada terhadap godaan dosa. 因此，我们要谨慎小心，要面对这个试探的罪。 Mari kita ingat untuk kita jangan bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. 让我们不要依靠自己的能力。 Kita ingat bahwa kita ini adalah manusia berdosa yang lemah. 我们知道我们是一个软弱的罪人， Manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan tangan Tuhan. 没有神的帮助，我们一无所能。
Karena itu mari kita hidup dalam kerendahan hati ini dan kita terus mengandalkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. 因此，我们谦卑下来，依靠神的恩典。 Kita tidak bisa menang kalau kita jalan sendiri. 我们靠着自己走，我们不可能够战胜。 Tapi bersama Tuhan yang setia, kita bisa menang melawan godaan dosa dalam hidup kita. 与信实的上帝一起走，我们能够战胜一切的试探。 Amin. Mari kita berdoa. 让我们祷告， Tuhan Allah kami yang baik, 良善的神啊， Allah kami yang setia, 信实的神， sungguh kami bersyukur kami punya Allah di hidup kami. 我们感恩，因为我们拥有这样的一位神， Di tengah-tengah kelemahan kami, keterbatasan kami, 在我们的软弱渺小当中， kami bersyukur kami punya Allah yang menolong kami. 我们感谢有一位肯帮助我们的神。 Bapak ajarlah kami untuk terus bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu. 主啊，帮助我们能够为着你的信实而感恩。 Dan tolong kami agar kami boleh terus belajar menjadi anak-anak-Mu juga yang setia kepadamu. 让我们不断的向神的儿女们学习，让我们忠心于你。 Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. 主啊，我们围着今天的真理向你献上感恩。 Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们的祷告，我们如此祷告呢，是奉耶稣的名。 Amin. Amen.